Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Cikgu Fahmi, akan berkongsi dengan anda di dalam subjek Sains Sukan tingkatan 4 di dalam bidang 1 iaitu pengenalan sains sukan dan pengurusan sukan. Akan dibincangkan tentang unit 1.3 iaitu pengurusan dan pengelolaan pertandingan sukan. Pada akhir ini, murid akan dapat mengetahui pengelolaan pertandingan sukan. Baik. Salah satu perjalanan dan kejayaan proses pengelolaan pertandingan sukan mesti melalui fasa sebelum, semasa dan selepas pengelolaan. Setiap murid perlu memahami tentang pengelolaan pertandingan sekurang-kurangnya menggunakan satu sistem pertandingan. Yang pertama, perancangan. Bagi memastikan satu perjalanan dapat dibuat dengan baik, lancar dan sempurna, satu pelan tindakan mestilah dirangka untuk merancang kerja-kerja pengelolaan yang perlu dilakukan sebelum, semasa dan selepas pengelolaan sesuatu event tadi. Okey. Tengok sini ada bulan Januari, Februari, Mac, April. Okey, tengok apa dia? Ni contoh pelan tindakan. Sebelum pengelolaan. Okey, yang pertama, perlu buat kertas kerja pada bulan Januari. Ni cuma contoh ya. Menubuhkan jawatan kuasa induk untuk menentukan tarikh dan lokasi pertandingan. Ni pada bulan 2. Mesyuarat induk tadi, AJK induk pada bulan Mac, dan pada bulan Mac juga dibentukkan jawatan kuasa kecil. Pada bulan April, mesyuarat AJK kecil bagi menentukan bidang tugas dan perancangan. Ini sebelum pengelolaan sukan. 4 bulan berjalan. Okey. Semasa event berlangsung, ni dicontoh buat pada bulan 6. Okey. Pertama, memberi taklimat pertandingan, memantau event itu berjalan. Yang ketiga, menyelaraskan tugas dan perkembangan pertandingan. Yang keempat, melaporkan perkembangan pertandingan. Dan yang kelima, mencatatkan keputusan pertandingan. Ini berlaku semasa pengelolaan, maksudnya pada bulan Jun. Selepas pengelolaan pula, ini yang kebiasaannya biasa kalau di peringkat sekolah ke atau di mana-mana tak lakukan. Jadi tak dapat nak menambahkan penambahbaikan. Pada bulan Julai semuanya berlaku, iaitu melaksanakan mesyuarat postmortem, menyediakan dan menyerahkan semua laporan pertandingan, menyediakan surat penghargaan kepada yang berkenaan dan menutup semua fail termasuk fail keuangan. Ini yang kebiasaannya kalau di sekolah, di daerah memang jarang berlaku. So kena buat lepas ni. Awak sebagai dah tahu ni, kena buat lepas ni. Okey, tengok dulu. Sebelum berlakunya event tadi, penyediaan kertas kerja. Baik, format kertas kerja pengelolaan pertandingan perlu mengandungi perkara berikut. Yang pertama, tajuk dia. Tajuk mesti ada. Okey, yang kedua, pengenalan. Okey, beritahulah apa yang nak buat. Ketiga, apakah matlamat yang kita nak capai. Yang keempat, apakah objektif dia. Yang kelima, anjuran siapa yang kita buat. Yang keenam, butiran aktiviti. Yang ketujuh, senarai AJK yang terlibat. Yang ke-8, ini yang penting ni, tentative program ataupun jadual program tu berlangsung. Yang ke-9, anggaran perbelanjaan pun penting juga. Dan yang ke-10, penutup. Okey, siapa yang ada QR code handphonenya boleh scan di sini. Okey, untuk melihat contoh kertas kerja yang dah dibuat oleh pakar. Okey, ini info lah. Contoh maklumat tentang anggaran perbelanjaan bagi pengelolaan pertandingan bola tampar. Ini contohlah. Ini untuk beli hadiah, johan, johan ketiga, bayaran pengadil, makan minum pegawai, dan alat tulis dan runcit lah. Ini jumlah total lah. Jumlah. Total sama je. Okey, jumlah. Okey. Contoh organisasi pertandingan sukan.
Ni kena tahu ni semua ni yang dibuat contoh dalam buku teks. Okey, jawatan kuasa induk mengandungi pengerusi, naib pengerusi, setiausaha, naib setiausaha, bendahari, pengerusi teknikal. Di bawahnya ada jawatan kuasa kecil. Banyak ni. Pertandingan, kepegawaian, statistik dan keputusan, pendaftaran, keselamatan, kecemasan dan perubatan, hadiah dan cermata, protokol undangan, teknikal, perhubungan, penginapan, pengangkutan, buku program, publicity dan seranta, makanan dan minuman, siar raya, AJK perasmian dan penutupan. Boleh tambah jika perlu. Ini yang ada dalam buku teks yang kita boleh buat contoh lah. Okey, tapi kalau ada lagi yang perlu, kita boleh tambah. Okey, kita tengok satu persatu tugas dia. Pengerusi, macam biasalah, mempengerusikan mesyuarat dan memastikan kesempurnaan pengendalian mesyuarat. Selaraskan dan uruskan segala yang berkaitan dengan pertandingan. Pastikan keputusan mesyuarat diambil tindakan sewajarnya. Bertanggungjawab menentukan hala tuju sesuatu pertandingan. Berat pengerusi Dia kena bertanggungjawab terhadap semua apa yang berlaku di dalam event yang nak dianjurkan tadi. Naib pengerusi mudah aja membantu tugas pengerusi, memangku tugas pengerusi semasa tak ada pengerusi pengerusi sakit ke ataupun pergi bercuti ke, naib pengerusi kena bantu. Setiausaha, orang yang paling penting di dalam sesuatu kejohanan. Menyelaras dan menguruskan semua aktiviti berkaitan dengan pelaksanaan pertandingan. Mengumpulkan semua maklumat seperti merekodkan semua fail untuk rujukan. Bertanggungjawab untuk menghadiri setiap mesyuarat. Kalau SU tak masuk mesyuarat, susahlah. Okay? Tak siapa yang nak mencatat. Menguruskan perihal surat menyurat. Memanggil AJK untuk bermesyuarat jika perlu. Mencatat, menyedia, mengedarkan, menandatangani minit mesyuarat dan laporan pada yang berkenaan. Memaklumkan keputusan AJK induk pada AJK kecil dan segala keperluan AJK kecil pada induk. Menyediakan kertas kerja yang diperlukan. Menyusun dan menyediakan tempat dan kemudahan mesyuarat. Tugas naib setiausaha macam biasa membantu setiausaha, memangku tugas. Okey. Bendahari. Ni orang yang kena telus, amanah dan jujur. Okey, bendahari. Tugas dia adalah selaraskan semua hal berkaitan dengan keuangan, sediakan penyata keuangan. Ni mesti seorang yang tahu tentang akaun lah Menerima dan menyediakan anggaran perbelanjaan, pengelolaan. Mengkaji, menyemak, meluluskan perbelanjaan selaras dengan dasar dan keputusan jawatan kuasa induk. Dan mengawal semua perbelanjaan dan pembayaran yang terlibat dengan pengelolaan. AJK pertandingan. Sediakan jadual perlawanan. Beri taklimat pada pengurus pasukan. Mengedarkan borang-borang pertandingan. Menyelaraskan peserta-peserta pertandingan. Mendapatkan rekod atau keputusan pertandingan yang lepas. Itu tugas dia. Teknikal. Teknikal ni orang penting. Banyak kerja dia. Okey, bertanggungjawab dalam semua hal teknikal. Bekerjasama dengan persatuan daerah, negeri dan kebangsaan jika perlu. Bagi melicinkan pengelolaan. Maksudnya ambil maklumat lah. Okey. Menyediakan dan menentukan tempat pertandingan yang sesuai. Melantik pengadil, pegawai pertandingan. Yang fikir perlu lah dengan kelayakan pengadil. Menyediakan jadual pertandingan yang diperlukan. Menyediakan semua keputusan pertandingan. Menyediakan buku result rasmi setelah habis pertandingan. Maknanya kumpul dan bukukan. Menubuhkan jawatan kuasa juri rayuan. Mengurus dan mengesahkan penyertaan pegawai dan pasukan. Mengurus, menyedia dan memastikan peralatan sukan, gelanggang dan padang untuk pertandingan mengikut spesifikasi standard. Menyedia dan mengedarkan alatan yang diperlukan dalam pertandingan. Sediakan borang-borang pertandingan. Memberi taklimat kepada pembantu-pembantu teknikal. Okey, AJK kepegawaian pula. Mengenal pasti dan menyusun senarai pegawai dan petugas.
mengeluarkan surat lantikan pegawai yang bertauliah, mendapatkan pengesahan penyertaan para pegawai dan pengadil yang berkenaan, memastikan pegawai diberi kemudahan seperti makan dan minum, menyampaikan taklimat tugas kepada pegawai yang dilantik, mengatur dan melatih pegawai dan sukarelawan. Maksudnya AJK ni dia pegang kepegawaian. Pengadil, sukarelawan, jaga makan minum, semuanya. Okey. AJK Perhubungan menyediakan pegawai yang mengiringi setiap pasukan, memastikan setiap pasukan sampai di tempat pertandingan tepat pada waktu, menjadi pegawai pengiring pada semua pasukan sepanjang pertandingan dalam hal menunjukkan tempat, jalan, kawasan tempat makan dan tempat-tempat yang ingin dilawati oleh pasukan, membantu pasukan dalam hal-hal berkaitan dengan pertandingan dan membawanya kepada pihak-pihak yang berkenaan, memastikan pegawai perhubungan yang dilantik dapat membawa imej yang baik bagi pengelola dan dari awal hingga akhir pertandingan. Maksudnya kalau yang lagi baiknya, sediakan satu pegawai AJK Perhubungan untuk satu pasukan ataupun dua. Sebab kalau walaupun di peringkat daerah contoh, okey, semua macam contoh kita ambil event daerah lah. Okey. Yang daripada daerah lain tak tahu di mana tempat makan di daerah kita. Jadi kena ada seorang pegawai untuk macam jadi pengiring lah. Bawa tempat makan kat mana, bawa tempat nak pergi stadium, apa tempat pandang kat mana venue. AJK ni punya kerja. Baik. AJK Penginapan menguruskan penginapan kontijen dan pegawai mengikut jumlah peserta dan pegawai. Mengurus dan sediakan semua keperluan penginapan. Maksudnya AJK ni jaga tempat nginap je lah. Hotel ke ataupun homestay ke. Semua dia jaga itu je. AJK pendaftaran ni agak mudah lah. Menyelaraskan kontijen untuk daftar. Okey. Menyemak salinan peserta dan memastikan peserta memenuhi syarat layakkan bertanding. Kena semak. Kadang-kadang contoh tim daripada A hantar nama lain tapi yang datang orang lain. Ni kena semak lah. Tu kena tengok IC, tengok pasport kalau ada. Ni tugas dia. AJK statistik dan keputusan, sediakan statistik setiap keputusan. Sediakan papan mata ataupun scoreboard di setiap venue. Mengemas kini keputusan pertandingan dari semasa ke semasa. Maksudnya kena update. Contoh buat event bola sepak, setiap kali kalau kata A lawan B, A ada gol, kena update. A1, B0, gitu. Menyedia dan mengedarkan keputusan lengkap pertandingan kepada semua kontijen. Ni di akhirnya. Kena bagi buku. Okey, AJK Pengangkutan. Sedia dan mengaturkan pengangkutan untuk kegunaan rasmi pegawai dan peserta khasnya dari tempat penginapan ke tempat pertandingan. Menyusun jadual pengangkutan untuk kegunaan semua pasukan. Menyediakan kenderaan untuk keperluan kecemasan. Ini tugas AJK Pengangkutan. Keselamatan. Sediakan kemudahan dan petugas bagi menjaga keselamatan di tempat penginapan, tempat pertandingan dan tempat-tempat lain semasa pertandingan dijalankan. Ini macam bodyguard lah. Okey. Membuat pemantauan keselamatan untuk peserta, penonton, kawasan pertandingan dan lalu lintas. Membuat pemantauan keselamatan di tempat pertandingan. Okey, AJK buku program. Mereka bentuk kulit luar buku program. Mendapatkan bahan dan perkara yang perlu dimasukkan atau dimuatkan dalam buku program daripada AJK lain. Mencadangkan harga iklan dan bekerjasama mempromosikan iklan untuk dimuatkan dalam buku program. Maksudnya, kena cari sponsor. Contoh, ada 2 syarikat ke 3 syarikat yang nak iklankan diorang punya produk. Boleh buat dalam buku program tetapi kena bayar lah. Tu tugas dia lah. Okay. Mendapatkan senarai nama AJK serta para pegawai. Atur cara majlis dan jadual pertandingan yang diperlukan. Ni kena ada ni. Supaya tim-tim lain dapat tengok, okey, game ni pukul apa, game ni pukul apa. Okey. Mendapatkan
kata-kata aluan. VIP untuk dimasuk dalam buku program. Menyusun buku program dan untuk dicetak dan memastikan buku program siap dicetak tepat pada masa. Sediakan dan mengedarkan buku program sebelum dan semasa pertandingan. Kena bagi pada setiap pasukan. AJK seterusnya adalah untuk AJK kecemasan dan perubatan. Sediakan doktor-doktor lah ataupun MA ke nurse ke sepanjang pertandingan. Biasanya kita panggil St. John lah ataupun Belas Merah. Okey, ataupun JPA. Yang berani ni untuk bertugas sepanjang pertandingan. Sediakan kenderaan kecemasan ataupun ambulans, membuat persediaan bagi menghantar peserta atau pegawai yang memerlukan rawatan lanjut ke hospital. Ini tugas dia. So kena alert lah. AJK hadiah dan cenderamata. Ni biasalah hadiah atau sijil ikut acara dan jumlah pemenang. Bagi anggaran hadiah. Bekerjasama dengan AJK protokol dan undangan dalam menguruskan upacara bagi hadiah. So kena link lah. Okey. Mengumpul dan memberitahu tentang tarikh, masa dan tempat pada pemenang berhubung dengan bagi hadiah macam mana. So kena alert yang ini. Mengedarkan buku program kepada penerima khas. VIP lah bagi buku program. Memastikan hadiah dan sedia mencukupi. Menyelaraskan majlis sampaikan hadiah dengan juruacara majlis ataupun MC. Menyampaikan taklimat kepada penerima hadiah sebelum upacara dijalankan. Menyimpan dan menyampaikan hadiah. Okay, yang ni tadi, contohlah yang nak bagi hadiah ni mungkin Sultan ataupun Agung. Jadi kena bagi taklimat kepada yang terima hadiah. Kena berkelakuan sopan ke, kena hormat macam mana. Ni tugas dia. Okey. Menyimpan dan bagi hadiah atau cenderamata pada penerima yang tak hadir. Contoh dia dah menang tapi dia injured, ada kat hospital. So kena simpan lah. Baik, AJK publicity dan seranta. Menghubungi pihak media massa seperti radio, televisyen dan wartawan tempatan. Membuat liputan lah. Menyampaikan maklumat pada pihak media massa untuk menghebahan pada orang ramai. Selaraskan aktiviti promosi pertandingan. Mengurus dan menyediakan kenyataan rasmi berhubung dengan pengelolaan dan perjalanan pertandingan kepada media massa. Berurusan untuk mengeluarkan buletin dan mengadakan wawancara dengan media. Membuat penilaian dan laporan keseluruhan program untuk diserahkan kepada pihak atasan. AJK makanan dan minuman ni penting. Kita tahu bilangan peserta pegawai bertugas untuk jaga makanan sepanjang berlangsung pertandingan. Selaraskan tempat duduk untuk VIP, peserta dan pegawai. Membuat tempahan makanan dan minuman dengan pembekal yang dilantik ikut menu-menu yang ditetapkan. Selaraskan harga menu, jenis menu yang ditempah dan jadual masa waktu makan yang ditetapkan. Kena deal dengan catering lah. Biasa gitu. Pastikan tempat makan bersih dan selesa kepada peserta dan pegawai sepanjang masa. Kena jaga ni. Dan menguruskan makanan dan minuman pegawai, peserta dan para jemputan sepanjang pertandingan. AJK siar raya, menguruskan siar raya. Sediakan keperluan komunikasi yang diperlukan. Telefon ke, walkie-talkie ke, whatever lah, yang penting ada. Dan sediakan kemudahan yang diperlukan oleh wartawan, sistem TV dan macam lain lah, macam mikrofon ke, tempat untuk wawancara ke, kena sediakan. Background belakang tu, semua ni AJK siar raya punya. AJK protokol dan undangan. Mengurus dan menyediakan senarai undangan. Menghantarkan undangan kepada para undangan bagi acara pembukaan dan penutupan serta mendapatkan maklum balas kehadiran. Contoh acara buka nak jemput artis luar negara. Kena jemput, bagi kad apa semua dan dapatkan feedback daripada mereka datang atau tidak dan buat persediaan kalau tak datang untuk ganti. Macam tu. Okey. Mengatur tempat duduk para undangan dalam upacara pembukaan dan penutupan ikut protokol. Menyelaraskan aspek protokol perasmian pembukaan dan penutup. Menyediakan penyambut tetamu yang mencukupi untuk upacara pembukaan dan penutup. Yang pakai baju lawa-lawa. Kalau lelaki tu pakai baju kot dengan tali leher. Perempuan pakai baju kurung ataupun baju kebaya. Itulah. Ni tugas AJK ni.
AJK Peresmian dan Penutupan menguruskan upacara pembukaan dan penutupan rasmi, mengatur dan menyediakan persiapan dan peralatan bagi upacara pembukaan dan penutupan, menyediakan juru acara majlis. Ini khas lain. Dia untuk event ni saja. Merangka dan menyusun satu perjalanan acara pembukaan dan penutupan, menguruskan raptai kedua-dua upacara tersebut. Kalau event tengah berlangsung di tempat yang nak buat tu, kena buat di tempat lain lah. Berlatih tu. Adakan simulasi. Contoh di sinilah. Yang tengah ni kebiasaannya adalah pengerusi kejohanan. Yang lain ni semua dia punya, biasanya yang sini dah naik pengurusi, sini biasanya hasil usaha dan semuanya lah di sini. Ini contoh. Buat di dalam kelas. Okey, semasa pengelolaan. Keutamaan kejayaan dalam perjalanan serta pengelolaan ialah fasa semasa pertandingan berlangsung. Kerana pada fasa ini penganjur berusaha memperoleh keputusan yang adil mengikut undang-undang dan peraturan yang sah. Antara perkara penting perlu ada adalah taklimat. Sebelum acara bermula, AJK ataupun pengurusi teknikal suatu pertandingan perlu membuat taklimat ringkas bagi memastikan perjalanan tugas AJK dapat berfungsi dengan lancar tanpa masalah. Memantau perjalanan pertandingan yang kedua. AJK ataupun pengurusi teknikal perlu memantau semua lokasi pertandingan bagi memastikan semua petugas, pengadil dan makhluk pegawai yang berkaitan tugas bertugaslah seperti yang dirancangkan. Jika ada masalah, maka sebarang masalah yang wujud dapat diselesaikan dengan cepat. Itu kena ada plan A dan plan B. Dan mungkin plan C kena ada. Okey. Yang ketiga, selaraskan tugas. Tugas antara AJK perlu ada selaras. Agar event yang berlangsung tu dapat dibuat dengan baik dan lancar. Pengurusi AJK masing-masing perlu memastikan kekuatan anggota yang bertugas masih mencukupi mengikut keadaan semasa. Yang keempat, pelaporan. Semasa berlangsung pertandingan, AJK atau pengurusi teknikal perlu bersedia menerima laporan atau aduan bagi memastikan perjalanan pertandingan. Jika wujud masalah yang tak dapat diselesaikan, maka AJK atau pengurusi teknikal tadi perlu membuat laporan kepada pihak yang lebih tinggi bagi melakukan bincangan selanjutnya. Ini contohnya kalau berlaku argue tentang result lah. Tim ni menang tapi bila kau result kalah. Di sini yang berlaku contohnya. So kena get ready all the time. Okey. Yang kelima, mencetakkan keputusan. Perkara penting semasa berlangsungnya pertandingan ialah penganjur berjaya mendapatkan keputusan pertandingan yang adil. Untuk mendapatkan keputusan yang adil, semua pihak perlu mempunyai integriti yang tinggi. Result akhir tadi adalah penting bagi penganjur mengumumkan pemenang yang sah atau diterima oleh semua pihak. Macam tadi adalah. Yang keempat tu penting. Selepas semua selesai, baru dapat yang kelima. Selagi empat tak selesai, tak boleh umum yang kelima. Nanti jadi kecoh. Okey, selepas pengelolaan, mengadakan mesyuarat post-mortem. Okey. Setelah selesai tugas sebagai pengelola pertandingan, pengurusi pengelola akan memanggil semua pengurusi AJK untuk membentangkan laporan setiap AJK bagi mengenal pasti masalah yang telah timbul, langkah-langkah atasi masalah jangka pendek dan jangka panjang. Seterusnya akan menyusun strategi untuk meminimumkan punca berlakunya masalah yang timbul bagi persediaan pada masa akan datang. Okey. Kalau event macam Sukan C, dia akan rotate balik, akan datang semula ke Malaysia. Jadi, ini penting supaya baiki apa yang berlaku pada kali ini untuk tak dibuat pada masa akan datang. Kepentingan mengadakan mesyuarat postmortem. Yang pertama, menentukan sejauh mana objektif pertandingan tercapai. Mengetahui kebersanan pelaksanaan dan tugas setiap AJK pengelola. Menghantar surat dan sijil penghargaan kepada pasukan, pada pengadil semua. Menggalakkan AJK membuat penambahbaikan proses pelaksanaan pertandingan. Penting ni. Dan yang paling penting, membentangkan kos perbelanjaan oleh bendahari program. Aktiviti. Kelab sains sukan sekolah anda akan menganjurkan
pertandingan bola sepak 9-11 pada Hari Guru peringkat sekolah. Game itu akan berlangsung selama 2 hari yang melibatkan 12 pasukan dengan satu padang saja. Anda sebagai pengurusi jadualkuasa penganjur perlu menggariskan persediaan semasa fasa sebelum, fasa semasa dan fasa selepas pengelolaan untuk tindakan lanjut bagi menjayakan pertandingan itu. So boleh buatlah, cuba buat. Ini aktiviti, adakan simulasi. Baik, mari kita lihat apa yang soalan yang boleh keluar dalam bab ini. Okey, sama tadi macam tadi Ni ulangan baliklah sebab ni sama dalam apa buku teks. Okey, yang ni. Yang inilah, yang essay ni untuk dia tadi. Untuk bab ni yang essay saja. Selepas selesai pertandingan, anda akan adakan satu mesyuarat postmortem. Jelaskan kebaikan mengadakan mesyuarat ini terhadap penjuaran sukan pada masa hadapan. Sini ada 10 markah lah. So banyak isi di sini. 5 isi mungkin 5 contoh. Okey. Okey, sekian saya untuk kali ini. Jumpa lagi. Sekian, terima kasih.